peranan pengasuh wanita di Mahkamah Syariah Malaysia. Itulah tajuk pembentangan saya pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rozita Ramli, calon PhD bidang Syariah dan Kehakiman USIM dan kini sedang bertugas di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan. Penulis lain adalah terdiri daripada Dr. Dina Imam Sufaat, Dr. Hasnizam dan juga Dr. Ramizah Wan Muhammad. Pembentangan ini akan mengandungi 6 item seperti di paparan, yang mana saya akan mulakan dengan pengenalan, yang mana saya akan menyentuh apakah jenis perkhidmatan yang ada di Mahkamah Syariah dan bagaimana jumlah peningkatan kes dan juga pandemik COVID-19 turut memperlihatkan keperluan merekayasa suasana kerja. Seterusnya, mengupas tentang permasalahan dan objektif kajian, diikuti menyorot kajian-kajian lepas dan metodologi kajian. Kemudian saya akan membentangkan dapatan tinjauan yang diperoleh dari perspektif hakim syar'i dan pengamal suluh mengenai kompetensi dan peranan pengasuh wanita dalam mengendalikan kes mal di Mahkamah Syariah, dan di akhir pembentangan ia merupakan rangkuman kesimpulan berdasarkan perbincangan yang dibuat. Cadangan untuk meningkatkan kualiti pengendalian majlis suluh akan turut diutarakan. Saya akan memulakan dengan pengenalan. Di mana bentuk perkhidmatan di Mahkamah Syariah di Malaysia ini sebelum tahun 2001 ia hanya mempunyai satu bentuk perkhidmatan, iaitu perbicaraan. Sebaliknya, selepas 2001 terdapat dua pendekatan untuk menyelesaikan pertikaian kes di Mahkamah Syariah, iaitu secara majlis suluh ataupun perbicaraan. Apa itu majlis suluh? Ia merupakan sesi perundingan antara dua pihak yang bertikai yang dijalankan di hadapan pegawai suluh untuk diselesaikan secara damai, jimat masa dan juga kos. Perkhidmatan ini dikendalikan oleh pegawai suluh yang merupakan pegawai kumpulan pengurusan dan profesional, yang mana mereka ini sebelum dilantik di dalam skim jawatan pegawai syariah LS41, mereka ini perlu memenuhi syarat-syarat pelantikan yang ditetapkan. Seterusnya, menyentuh tentang permasalahan kajian. Meskipun perkhidmatan suluh ini berperanan aktif dalam menyelesaikan pertikaian pihak-pihak, namun peningkatan kadar perceraian yang lebih 40%, kalau kita tengok dalam statistik tersebut, 2009 hingga 2019 telah memberi kesan terhadap pertambahan jumlah kes yang perlu diurus oleh Mahkamah Syariah di Malaysia. Peningkatan kes ini terutama tuntutan yang timbul selepas perceraian seperti hadanah, nafkah anak, harta pencarian dan lain-lain, secara tidak langsung menyumbang kepada peningkatan kes yang tertunggak. Jadi sekiranya ia tidak disimbangkan dengan pegawai suluh yang kompeten, boleh membawa kepada kegagalan dalam proses rundingan suluh. Tuan-tuan, kegagalan dan kelemahan pegawai suluh dalam mengendalikan rundingan pihak-pihak yang bertikai secara langsung akan mempengaruhi perjalanan dan kejayaan majlis suluh. Malah ianya turut memberi kesan kepada jumlah kes yang tertunggak di Mahkamah Syariah. Oleh yang demikian, objektif kajian ini adalah untuk yang pertama, mengenal pasti kompetensi dan peranan pegawai suluh wanita dalam mengendali dan menyelesaikan kes mal. Dan yang kedua adalah untuk mengenal pasti perbandingan dari sudut tempoh perkhidmatan pegawai suluh wanita di antara dua skim, iaitu perkhidmatan guna sama dan juga negeri. Seterusnya saya beralih kepada sorotan literatur. Kajian lepas daripada Fuad 2006, Muhammad Sofyan 2011, Muhammad Naim 2020, Muhammad Wan Azimin 2021 dan seterusnya mengetengahkan keberkesanan pelaksanaan suluh
turut bergantung kepada tahap kompetensi dan kemahiran. Sebaliknya, kekurangan kemahiran boleh membawa kepada faktor kegagalan suluh. Kelompangan yang dapat dilihat dalam kajian lepas adalah kurangnya fokus terhadap kemahiran pegawai suluh secara terperinci, serta tiada data mengenai tempoh perkhidmatan pegawai suluh serta latihan dan prestasi. Malah tiada kajian khusus mengenai perbezaan jantina pegawai suluh dan kesannya terhadap pengendalian suluh. Oleh yang demikian, kajian semasa ini akan mengisi jurang kajian lepas dengan memfokuskan perbincangan ke arah peranan dan kompetensi pegawai suluh wanita dalam skop bidang kerjaya mereka. Seterusnya, kita melihat kepada metod yang digunakan dalam kajian ini. Dalam kajian ini terdapat dua pendekatan, iaitu secara gabungan, kualitatif dan kuantitatif, dan yang mana soalan-soalan tinjauan telah dibuat secara dua set kepada kumpulan hakim syar'i dan juga kepada pegawai suluh. Seterusnya, saya beralih kepada dapatan di dalam kajian untuk melihat kemahiran pegawai suluh secara terperinci yang sesuai dengan skop tugas suluh selain pengetahuan undang-undang dan hukum syarak, dan juga bentuk latihan yang perlu dibekalkan dan pelbagai kemahiran yang perlu dikuasai oleh pegawai suluh. Di samping itu, kajian ini menunjukkan peri pentingnya peranan, pengkhususan peranan dan menguasai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan, serta kesediaan meningkatkan tahap kompetensi diri untuk mengendalikan majlis suluh yang perlu ada kepada pegawai suluh. Berdasarkan statistik jadual 2 sebelah kanan tu, menunjukkan bahawa sebanyak 68,870 kes telah didaftarkan di unit suluh. Daripada jumlah tersebut, kadar pendaftaran melibatkan 5 kes berangkai yang melibatkan tuntutan selepas perceraian, seperti hadanah, nafkah anak, atas pencarian, mut'ah dan nafkah edah, mencatatkan jumlah kumulatif sebanyak 58,789 daripada jumlah kes yang didaftarkan. Ia merupakan satu jumlah yang besar, yang mana pastinya status dan tempoh penyelesaian kes turut memberi kesan ketara kepada prestasi baik maupun sebaliknya kepada mahkamah syariah. Selanjutnya, kalau kita tengok kadar penyelesaian kes terhadap 5 kes ini mencatatkan sebanyak 90.4%. Namun begitu, ianya tidaklah menggambarkan kedudukan sebenar prestasi unit suluh. Kenapa saya berkata demikian? Hal keadaan ini disebabkan pada masa ini pengiraan kes selesai merangkumi 3 keadaan, iaitu kes berjaya, ini termasuklah kes yang gagal dan juga tidak hadir. Jadi, seterusnya, analisa maklum balas hakim syar'i menyatakan bahawa peranan pegawai suluh wanita adalah sama penting dengan pegawai lelaki, dan pegawai suluh wanita juga berjaya mempamerkan kompetensi dari segi keyakinan, pengetahuan undang-undang, hukum syarak dan manual kerja suluh yang berkaitan dengan penyediaan draft perjanjian. Dapatan ini secara jelas menjawab objektif pertama kajian, iaitu mengenal pasti kompetensi pegawai suluh wanita. Seterusnya, saya beralih kepada dapatan dan perbincangan yang diperoleh daripada pegawai suluh sendiri. Penemuan lanjut adalah terdapatnya kalangan pegawai suluh ini turut berperanan memegang jawatan lain seperti hakim mahkamah rendah, pendaftar dan juga pegawai penyelidik. Jadi seterusnya saya bawakan tuan-tuan untuk melihat apakah hasil maklum balas daripada pegawai suluh. Yang mana kita mendapati bahawa kedudukan pegawai suluh wanita seiring dengan pegawai suluh lelaki dari segi laluan kerjaya dan kenaikan pangkat serta kompetensi dari segi pengetahuan. Namun, satu penemuan juga diperolehi terhadap pegawai suluh wanita di skim perkhidmatan bukan guna sama telah mencapai tempoh perkhidmatan 12 ke 14 tahun di jawatan yang sama. Ini misalnya di Johor, Pahang dan Kelantan. Dan perbandingan yang jelas dapat dilihat terhadap skim guna sama persekutuan, yang mana
Rata-rata tempoh paling lama pegawai suluh berkhidmat sebagai pegawai suluh adalah sekitar 3 hingga 5 tahun saja. Tempoh ini menunjukkan perbezaan ketara di antara dua skim ini terhadap pusingan kerja dan juga dari sudut peluang laluan kerjaya dan kenaikan pangkat. Dapatan ini sekaligus menjawab objektif kedua kajian, iaitu dari segi sudut perbandingan tempoh perkhidmatan dan pegawai suluh di antara dua jenis perkhidmatan ini. Seterusnya, dari sudut jumlah pengambilan ataupun penempatan pegawai suluh baharu, pengkaji mendapati bahawa terdapat perbezaan ketara dari aspek jantina sama ada skim guna sama maupun bukan guna sama. Jumlah pegawai masih didominasi oleh lelaki yang mana sebanyak 63% berbanding jumlah pegawai suluh wanita iaitu 39% sahaja. Kesimpulannya, secara keseluruhan, hasil kajian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahawa kompetensi dan peranan pegawai suluh boleh mempengaruhi kejayaan perundingan majlis suluh. Kerangka tuntutan pihak-pihak yang difailkan ke mahkamah menunjukkan variasi kes yang semakin mencabar dan kompleks. Keadaan ini memerlukan pengetahuan, kemahiran dan peranan yang sebaiknya daripada semua pegawai suluh. Usaha yang berterusan menambah pengetahuan dan pengkhususan peranan perlu bagi memperkasakan tahap pemakaian alternatif dispute resolution serta mengangkat taraf penyelesaian kes suluh di mahkamah syariah. Oleh yang demikian, amat perlu latihan yang berkala diberikan kepada pegawai suluh. Disimpulkan juga bahawa kewibawaan peranan pegawai suluh wanita dan lelaki adalah sama dalam menegakkan keadilan dan kedaulatan undang-undang di Indonesia. Cadangan bagi meningkatkan kompetensi dan peranan pegawai suluh wanita di Malaysia adalah yang pertama, menambah baik pelan pengambilan dan penempatan pegawai syariah. Yang kedua, memperkasakan modul latihan. Dan yang ketiga, menambah baik laporan penyelesaian kes. Dengan itu, saya akhiri sesi pembentangan saya ini dan sebarang cadangan penambahbaikan amat dialu-alukan melalui email yang tertera di paparan. Sekian, terima kasih di atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.